wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyambung balik perbincangan kita mengenai hukum mencari rezeki. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum al-iktisab an tariq at-tijarah, hukum mencari rezeki dengan berniaga. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung lagi perbincangan mengenai pekerjaan yang disebut oleh para ulama at-tijarah al-muharramah. Apakah yang dikatakan jual beli yang diharamkan oleh Islam? Tuan-tuan, perempuan, kalau kita duk tengok dalam perbincangan dalam WeChat lah, dalam Facebook, dalam Instagram, dia orang kata Islam ni tak ada benda lain, kerja nak haramkan banyak benda ataupun banyak kerja tak boleh buat. Tadi pun masa saya jogging tadi ada seorang seorang businessman. Dia banyak terlibat. Alhamdulillah akhir-akhir ni dia banyak belajar, banyak bertanya tentang hukum hakam, tambah-tambah dalam institusi kewangan, jual beli, riba, judi, banyak. Sebelum-sebelum ni untuk orang kaya ni dapat juta-juta ni, kadang-kadang dia kata ada benda-benda yang dia orang buat rupa-rupanya tidak menepati syariat. Rupa-rupanya benda tu haram. Rupa-rupanya rupa dia ingatkan boleh, rupanya tak boleh. Contoh bila dah duit terlalu banyak ni kadang-kadang dia katakan contohlah dia ada duit sejuta. Duit sejuta dalam bank dia kata lambat nak ni. Orang kata apa? Tengok orang bisnes lah, macam kita orang yang bekerja kerajaan ni, apa yang ada tu kita simpan, kita labur pun kat mana? ASB, tabung haji, apa yang ada adalah, yang tak ada nak buat macam mana tu? Bukan rezeki lah. Tu kita punya mentality. Orang bisnes tak. Orang bisnes ni kepala dia kalau ada RM100 pun dia akan pastikan jadi RM1,000. Ada RM1,000 dia akan naik jadi RM10,000. 10 akan jadi 100. 100 akan jadi sejuta. Begitulah otak dia orang. Jadi dia kata apa? Dia kata dulu masa mula-mula dia ada duit dulu, ialah zaman jahiliah. Ya, dia pun jutawan alhamdulillah. Bayangkan dia kata dia ada sejuta. Dia kata aku letak dalam bank untuk apa? Letak ke dalam bank tu, ke bank A, ke bank B, ke bank C ke? Dia kata apa aku dapat? Letak sejuta mungkin paling banyak pun dia akan dapat lebih kurang RM500 contoh. Apa ni dia kata? Mungkin RM1,000, apa dia kata dapat? Itu bukan jiwa bisnes. Jadi jiwa bisnes buat macam mana tau? Dia kata dia pula ada ramai kawan-kawan businessman yang kecil-kecil ni yang memerlukan dana. Contoh dia orang perlukan bisnes modal sebanyak RM300,000. Tapi dia doing well lah. Maknanya dia orang tahu dia kerja pokoknya memang berjaya. Jadi apa yang dia orang buat? Dia kata gini, dia nak pinjam dengan bank, dia kena interest bagi contoh tinggi. Dia pun tak mampu. Dia nak pinjam sekejap, orang bisnes ni dia tak mahu pinjam lama-lama, dia pinjam dalam 2 bulan, 3 bulan dapat balik, dia bagi balik. So dia kata apa? Dia kata dulu dia buat macam mana tau? Dia kata macam orang tu nak pinjam RM300,000. Dia bagi RM300,000 tapi dengan syarat dia kena bayar balik kepada orang kepada pemberi pinjam ni, macam dia bagi pinjam, dia kena dapat RM400,000. Maksudnya RM100,000 tu dia kena bagi balik. Dia style macam tu. Macam dia make money dengan mudah lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia tak tahu yang tu adalah riba. Bila bincang, baru dia, ya Allah, dia tak tahu benda tu haram lah. Jadi banyak benda dia baru belajar. Jadi alhamdulillah selepas dia dah duit dah banyak ni, jadi dia tak buatlah benda-benda macam tu. Cumanya nak bisnes ni sebenarnya kalau benda yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang halal tu sebenarnya kalau nak buat pun dah tak larat nak cakap dah. Terlalu banyak. Tapi kita tetap nak mencari yang haram. Itu sebabnya para ulama dia gariskan apakah jual beli yang diharamkan oleh Islam. Ya. Baik. Antara perkara yang disebut oleh para ulama, jual beli yang diharamkan, yuharrimu minat tijarah illa ma kana mustamilan ala zulmin aw ghashin. Apabila jual beli itu merangkumi kezaliman. Bila kita jual barang, dia menzalimi orang. Macam tadi kan, dia bagi pinjam RM300,000, orang tu kena bayar RM400,000. RM100,000 tu adalah riba. Riba kenapa diharamkan? Kerana ia menzalimi orang lain. Orang yang susah, orang nak bisnes. Kita dah tahu orang tu susah, kita menekan orang itu dengan kesusahan dia. Kita bagi RM300,000, kau boleh buat, kau boleh guna, tetapi kau kena bayar balik RM400,000. RM100,000 tu adalah kezaliman.
maka hukumnya adalah haram. Tak boleh, tak dibenarkan. Atau jual benda yang tak betul. Jual benda-benda yang boleh membawa kepada Allahumma salli ala Muhammad, membawa kepada apa ya, kemudaratan kepada orang yang membeli sebagai contoh. Orang yang apa yang terlibat, maka itu tidak dibenarkan. Maka benda itu kita kena ambil perhatian. Ya, semua benda yang membawa kepada kezaliman. Macam buat rumah lah, kontraktor, mungkin ramai ada yang terlibat dengan kontraktor. Orang dah buat rumah tu, dia dah bagi bajet ikutkan spek yang telah ditetapkan oleh arkitek, ya, dalam 3 juta contoh, ataupun 1 juta. Ikutkan spek tu, tulislah besi berapa banyak, simen berapa kampit, lepas tu dia punya tile kualiti apa. Tapi sebab kita ni tuan-tuan nak kaya cepat, apa yang berlaku? Dia telah telah menukar perjanjian. Dia telah tukar janji, itu maksudnya dia telah orang kata apa, telah ubah apa yang terdapat dalam kontrak. Itu adalah kezaliman. Ramai yang saya jumpa tuan-tuan, dia buat rumah sebagai, dia tambah ni, dia tambah, bukan tambah apa pun, dia tambah garaj kereta je, 70,000. Dia tahulah apa spek, kayu apa. Dalam spek tu tulis kayu apa, jenis apa, dia punya dinding macam mana. Tapi bila dah siap, tengok-tengok crack. Bila crack, tengok-tengok rupanya besi tu dikurangkan daripada 5 batang, mungkin daripada 7 batang kepada 5 batang. Dia kurangkan kat situ tanpa pengetahuan pemilik. Maka hukumnya adalah haram kerana menzalimi, bukan saja zalim, ghash pula, penipuan yang terdapat di dalam jual beli tersebut. Itu sebabnya kita kena ambil perhatian bahawa benda ni bukan boleh main-main. Ia membawa kepada kesan yang buruk kepada orang yang membeli ataupun orang yang meminta untuk dibuat. Itu ada zulm, kezaliman. Au ghash. Ghash ni yang saya sebutkan tadi adalah penipuan. Bila jual beli ada penipuan. Ya, bila dia jadi kontraktor ada penipuan. Aul istighlal, ataupun menaikkan harga sampai tidak masuk akal. Ini pun tak dibenarkan. Al-istighlal, menaikkan harga tanpa masuk akal langsung. Harga tu tak munasabah. Nasi lemak tapi harga Masya Allah sampai peringkat macam makan tengah hari nasi lemak. Tengok isi sama macam RM1.50 tapi dia jual RM3. Maka itu kenaikan harga yang tidak dibenarkan kerana luar daripada uruf. Nombor 2, ia menzalimi orang yang memerlukan untuk makan. Menaikkan harga, yes, dengan sewenang-wenangnya. Selalunya yang menaikkan harga yang diharamkan ni adalah barangan-barangan yang terpelihara. Itu sebab monopoli itu haram. Monopoli. Contoh, gula. Gula ini dia telah dikawal oleh kerajaan. Tetapi ada orang kaya, sebagai contoh, orang tu duit banyak, dia monopoli semua gula-gula yang ada dia pegang, dia simpan. Bila sampai masa orang memerlukan gula, dia naikkan harga gula. Itu sebabnya tidak dibenarkan. Minyak dikawal oleh kerajaan. Beras. Jadi dia tak boleh nak main-mainkan harga. Tapi ada setengah orang dia monopoli barang-barang tersebut, barang keperluan. Haram ni pada barang-barang keperluan, bukan barang-barang biasa, barang-barang keperluan manusia ataupun rakyat. Apabila ada golongan yang memonopoli untung untuk belah diri saja, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi selalunya diorang akan naikkan harga bila dalam keadaan kesusahan. Au tarwij li syai'in yanha anhu al-Islam, ataupun menjual sesuatu yang membawa kepada larangan Islam. Jual arak sebagai contoh. Memang tak dibenarkan. Baru ni pun kita dah bincang tentang orang menjual arak kan. Dia terlibat dengan syarikat arak dan sebagainya. Jadi kita kena tengoklah apakah tugas kita di situ. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sama juga at-tijarah bil khumur awil mukhaddirat, iaitu menjual beli sesuatu yang dikatakan Allahumma salli ala Muhammad, yang disebut sini sebagai dadah, sebagai khinzir, sebagai arak, jual patung, buat patung, ya, tidak dibenarkan. Patung ni saya tak tahu, kita dah bincang dulu, rasa belum bincang. Patung yang dibenarkan hanya patung mainan kanak-kanak. Tapi kalau patung yang
disembah oleh orang-orang bukan Islam itu tidak dibenarkan. Macam contoh ni masa musim Deepavali kan. Semalam saya ada mesyuarat yang melibatkan kewangan dekat Pulau Pinang. Jadi terpaksa pergi ke Pulau Pinang sebab mesyuarat tu perlu hadir sebab dia melibatkan kewangan. Saya pula penasihat kepada sebuah syarikat kewangan. Jadi bila bincang tu adalah seorang tu, alhamdulillah orang Melayu Islam kita yang berjaya di Pulau Pinang. Antara yang orang Melayu ni dekat Pulau Pinang, dalam pulau dia pula yang saya masukkan dalam pulau yang dalam pulau ni tak ramai. Dalam pulau ni dia ada 3 je. Orang Cina majoriti, nombor 2 Mamak, nombor 3 Melayu. Nak duduk dalam pulau ni memang kena betul-betul kaya, memang betul-betul mempunyai kewangan yang kukuh. Kalau tidak, susahlah. Kecuali orang tu orang lama. Kalau saya tengok orang yang duduk rumah flat-flat tu yang lama-lama lah, yang lama-lama makcik-makcik, yang hotel-hotel lama lah. Tapi rumah tu anak akan ambil lah. Selalunya bila anak dapat, anak tu akan jual pada orang Cina. Jadi orang Cina dia akan belilah sebab dia memang suka duduk dalam pulau. Dia kemudian jumpa orang Islam kita. Dia kata, dia pun cerita masa dia duduk bincang tentang pelaburan tu. Kebetulan ada satu isu dia bincangkan. Kebetulan ada kawan tu dia tanya, dia ni orang besar dalam saham pelita. Ya. Tokai pelita ni India. Ya. India. Tapi di bawah-bawahnya orang Islam lah. Termasuk salah seorang penasihat syariah kepada pelita itu adalah Datuk Syamsuri, Haji Ahmad, Ustaz Haji Syamsuri. Jadi sahabat kita ni tanyalah, dia kata sebab dia board director. Dia pun cakap, dia kata Ustaz, semalam hari Deepavali. Jadi macam mana boleh tak dia nak mengungkapkan kata-kata selamat Deepavali itu. Sebagai orang Islam kalau ikut kepada 4 mazhab mengucapkan selamat Merry Christmas ke yang melibatkan perayaan agama memang tidak dibenarkan untuk kita wish ataupun kita mengucapkan selamat Deepavali ke apa semua tu tidak perlu. Keempat-empat mazhab tidak membenarkan. Walaupun ada ulama daripada sebelah barat yang mereka ini hidup bermasyarakat, berbilang kaum dan agama, ada yang mengatakan tidak ada masalah selagi mana ia tidak melibatkan agama, tidak orang kata apa? Tidak beriman dengan apa yang mereka bawa. Itu sebahagian pandangan. Tapi kalau ikut 4 mazhab tidak membenarkan langsung. Itu sebab tuan-tuan tengok mufti-mufti termasuk menteri agama tidak tulis dekat dia punya Instagram atau Facebook selamat Deepavali, walaupun ada menteri-menteri yang lain dia tulis selamat Deepavali. Mungkin mereka pakai pandangan yang kata boleh. Tapi bagi saya tidak menggunakan pandangan yang kata boleh. Saya melihat kepada tidak perlu kita mengucapkan hari-hari yang melibatkan yang orang bukan Islam, keagamaan orang bukan Islam. Tapi kalau budaya tak apa. Macam pakai kurta itu budaya. Pakai baju pakaian orang India itu tak ada masalah. Orang Cina punya pakaian tak ada masalah. Tapi pakaian yang melibatkan keagamaan macam pakai Sami punya baju, itu semua tidak boleh pakai. Ya, itu satu. Yang kedua, dia pun tanya juga, dia kata kebetulan pula, ni sama-sama dah kawan-kawan dia orang kan. Jadi dia ni mamak, tapi pada masa sama ada kawan-kawan dia Indian yang bukan Islam bagi projek kat dia. Bagi projek apa tau? Dia nak bagi projek. Dia nak bagi projek baru ni lah, bukan sekarang. Dia nak bagi projek, dia kata ni sementara dah hari Deepavali ni dia kata dia nak bagi projek buat patung kecil yang sama macam patung yang disembah oleh orang Hindu untuk dia buat projek tu. Maknanya dia nak kemudian dia jual lah. Mungkin benda tu dia akan bedak-bedakkan kepada mereka yang Allahumma salli ala Muhammad yang meraihkan Deepavali ni. Jadi kawan kita ni mamak Islam, dia cakap apa? Dia kata nanti nak tanya lah ustaz dia kan, saya kena tanya dulu sebab dia kata takut silap kan. Bila tanya tu boleh tak? Dia termasuk daripada yang tadi. At-tijarah al-muharramah. Jual beli yang diharamkan iaitu jual beli patung-patung yang disembah oleh orang bukan Islam. Walaupun kita ni hanya tolong dapat sab je. Tolong cat patung tak boleh.
tolong buat bahagian, kita tak buat patung, kita tolong cat patung, tak boleh. Kita tolong supply lori kat dia untuk bawa patung-patung, tak boleh juga. Jadi kalau kita tak tahu tak apa. Sebagai contoh, memang kita punya polisi, kita tak ambil tahu apa barang yang dia nak bawa. Yang penting barang tu dengan kuantiti, berat dan juga besar lori yang kita bawa. Itu lain kes. Tapi kalau dia memang kena tahu, dia kena tulis apa yang nak bawa, semua gini-gini, tiba-tiba orang tu tulis kat situ, saya nak bawa patung. Itu tak boleh. Tak dibenarkan. Sebab apa? Ia melibatkan jual beli yang diharamkan oleh Islam. Kalau tuan-tuan nak tanya, terus tanya, tak apa, tak ada masalah. Jangan nak tunggu last. Sekarang pun boleh tanya, tak ada masalah. Boleh terus bertanya, insya-Allah saya akan cuba jawab. Au nahwi dzalik mimma yuharrimu al-Islam tanawuluhu au tadawuluhu au al-intifa' bihi tijarah muharramah la yarda anha al-Islam. Jadi semua benda-benda yang tidak dibenarkan oleh Islam ataupun Islam tidak meredainya, maka jual beli itu tidak dibenarkan. Wa kullu kasbin yaji'u min tariqiha innama huwa suhtun khabithun. Jadi semua benda-benda yang boleh membawa kepada, orang kata apa, jual beli yang membawa kepada pengharaman, sebagai contoh benda yang najis, macam contoh yang semalam jadi isu viral kan, dia apa nama tu, kedai makan terkenal buat mi ada babi. Kalau katakan dia tu Islam, yang tukang masak tu Islam, dia tahu ada babi, dia tolong masak sebab arahan bos dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh taat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Kamu dapat si halal tapi buat masak ada daging babi sebagai contoh, kena serbu lagi. Maka dalam hal ini tuan-tuan dan puan, orang yang masak, orang yang terlibat, walaupun dia tu Islam, makan gaji takut kena buang, dia berdosa atas perbuatannya ini. Pertama zalim, yang kedua menipu, yang ketiga telah melakukan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang yang membawa kepada kerosakan, ya. Begitu juga tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara yang kedua yang kita kena ambil perhatian juga, yang diharamkan oleh Islam, iaitu at-tijarah fi dhahab awil harir. Jual barang yang dinamakan sebagai contoh at-tijarah, jual emas dan juga sutera. Kita tahu emas dan sutera ini haram bagi orang lelaki. Ya, haram bagi orang lelaki. Tetapi tuan-tuan dan puan kena faham, ya, ia tidak haram untuk kita menjual. Orang lelaki beli emas untuk isteri dia. Orang lelaki beli emas untuk mak dia, untuk orang perempuan yang boleh pakai. Maka dibenarkan untuk seseorang lelaki menjadi tokek emas atau tokek sutera. Cuma dia diminta untuk memaklumkan kepada orang yang beli bahawa apa yang dia nak beli, yang nak guna tu, ataupun dia kata apa nama dia, Allahumma salli ala Muhammad, emas dan perak yang emas dan juga sutera yang nak dibeli ataupun yang nak ditempah, mestilah dipakai oleh orang perempuan, bukannya orang Islam, orang lelaki, ya. Kalau dia nak buat untuk diri dia, maka itu tidak dibenarkan. Contoh baru ni ada seorang tokek emas terkenal di Malaysia. Dia cakap kat saya, dia kata memang ada ustaz, orang lelaki datang, dia minta buat cincin. Tapi masalah dia ustaz, dia nak cincin itu daripada emas. Diperbuat daripada emas sepenuhnya. Jadi bila dia buat daripada emas sepenuhnya, maka saya rasa macam tak berapa nak happy. Walaupun emas tu saya untung. Lah ustaz jual untung. Saya jual emas, saya tukang, saya buat emas, cincin emas untuk lelaki. Sebab dia ukur pada jari dia. Dia tanya kenapa nak pakai emas. Dia kata sebab dia memang suka pakai emas, nampak dia tak payah cuci, bersih, kilat. Maka dia pun bagi tahu. Dia kata memang emas ni saya buat, tetapi saya buat untuk perempuan pakai saja, bukan untuk lelaki. Maka hukumnya haram. Dia dah bagi tahu, tapi orang tu nak buat juga. Maka dia tolak. Bagusnya dia tolak. Dia kata ustaz, memang saya tolak ustaz sebab dia kata dia nak pakai juga, sebab dia kata tak apa, dosa saya tanggung. Isu dia sekarang, yang tolong buat tu pun boleh menanggung dosa kalau dia tolong membantu untuk buat. Tapi bagusnya orang ni, dia kata dia tak mau buat, minta maaf, dia tak mau terlibat dengan benda-benda yang haram. Dia tak nak terlibat dengan benda-benda yang membawa kepada haram, ya, membawa kepada
Allah SWT bukan haram, yang membawa kepada orang lain buat benda haram, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi bagus dia tolak. Dia kata alhamdulillah selepas dia tolak tu Allah bagi balik, ganti balik. Dia kata ada satu kumpulan ni bukan saja tu, habis anak beranak dia bapak ni dia belanja anak perempuan dia, anak beranak, bukan anak dia, anak cucu saudara semua buat gelang dengan dia. Orang Putrajaya. Dia belanja semua anak beranak dia, keturunan dia yang ada dengan dia tu datang buat apa? Buat Allah Muhammad, buat cincin lah, buat gelang. Tapi yang dia buat tu gelang. Sebab apa? Gelang tu dia semua sama gelang tu. Gelang tu tertulis nama, orang kata apa, nama setiap nama anak-anak dia, cucu dia, sepupu sepapat dia. Jadi semua pakat dia macam tu tulis nama. Kalau nama apa? Nama Muhammad Izhar dia tulis Izhar. Jadi maknanya sampai peringkat orang kata apa? Iyalah, sampai peringkat dia pun terkejut lah. Dia kata saya tolak seorang lelaki nak buat emas, Allah gandakan dengan satu keturunan datang buat cincin emas dengan dia. Gelang emas dengan dia. Allah bagi balik. Itu sebabnya orang lelaki tak salah jual emas, tetapi dia kena pastikan tidak ada yang buat emas untuk diri dia. Kecuali dia orang tu tak cerita pun. Tak cerita. Dia kata tolong buat pakai saiz ni. Dia pun buat. Dia buat tanpa dia orang tu tak bagi tahu pun siapa nak pakai. Dan dia pun sebenarnya tak perlu tanya pun siapa nak pakai. Dia orang tu datang dia kata okey ikut saiz ni, buat je. Dia pun buat. Dia buat. Lepas tu orang tu tak bagi tahu ini dia nak pakai kan orang lain nak pakai, dia pun bagi. Tu tak ada masalah sebab dia tak ambil tahu dan orang tu pun tak bagi tahu. Dan dia dalam hal ini selalunya kalau di Malaysia uruf sudah mengetahui bahawa bila buat cincin tu adalah untuk orang perempuan kalau emas tu kan. Kalau lelaki dia bukan emas, dia bukan buat daripada perak ataupun daripada platinum. Itu mahal juga tu platinum tu. Baik. Ustaz, saya nak tanya satu Ustaz. Boleh. Kalau saya terbeli bros cat yang dibuat daripada bulu binatang dan bulu binatang tu biasa bros cat ni bulu babi kot. Boleh pakai tak? Tak boleh. Kalau memang baru ni kita ada isu bulu cat kanak-kanak sekolah apa kan. Ada bulu babi. Dia pun buat daripada bulu babi. Maka kalau kita tahu hukumnya haram kita guna. Tak boleh guna. Sebab bulu tu bulu babi digunakan untuk cat sekolah cat dalam rumah ke apa, takut kena dia kena samak lah. Cuma isu dia sekarang kalau tak tahu tak apa. Tapi isu dia sekarang adakah benar bulu yang dibawa tu adalah bulu babi? Sebab bulu ni ada banyak jenis. Ada bulu babi yang digunakan, ada yang digunakan daripada bulu sintetik, ada yang digunakan juga bulu ekor kuda. Ada yang menggunakan bulu kambing. Jadi dalam hal ni tengok kepada bulu tu kena kenal pasti bulu apa. Tak semestinya bulu binatang tu bulu babi tak kena terus. So kena confirm dulu lah. Kalau tak confirm, pakai je. Tak perlulah kita nak menyelidik sampai bawa ke makmal apa bagai. Ya, Ustaz, terima kasih. Baik, sama. Baik. Izhuma halalun lil inas illa an yutajira fi syai'in la yusta'mal illa bi rijal. Cuma kalau katakan dia sebut ni emas dan sutera ni selalunya diguna pakai oleh orang perempuan. Jadi kalau katakan datang orang lelaki yang nak pakai, maka hukumnya tidak dibenarkan. Cuma kalau sutera ni ada khilaf perbincangan. Ada yang kata warak tak payah pakai langsung walaupun ada sutera. Itu sebabnya di Indonesia baju-baju diorang tu baju batik diorang semuanya cotton. Dia tak ada sutera. Sebab apa? Sebab bagi mereka tak perlu pakai lah sutera tu. Tapi macam kita di Terengganu, Kelantan, bila buat batik dia panggil batik sutera kan. Bila sebut batik sutera ni dia kena faham ada dua jenis sutera. Sutera sintetik. Sutera sintetik 100% pun tak ada masalah. Tapi kalaukan sutera memang daripada binatang tu, sutera betul tu, hukumnya haram dipakai kalau lebih daripada 51% nilai sutera.
Ini dibincang ulama lah. Ini kalau sutera tu bercampur dengan cotton. Cotton 51, sutera ada 49 boleh pakai sebab dia bawah 50. Ini satu pandangan. Zoom. Pandangan ya. Masjid. Pandangan yang kedua ia macam ni. Katakanlah contoh ada je sutera. Tinggalkan. Itu lebih baik. Sebab apa? Sebab meninggalkan benda yang syubhah aula, lebih mulia daripada kita terlibat dengan sutera-sutera yang original. Tapi apa yang berlaku di Terengganu dan Kelantan, saya tanya tokoh sutera, antaranya Fauzi Batik, saya tanya, sebab dia ada hubungan keluarga dengan saya. Fauzi Batik ni terkenal, antara yang berjaya jual batik di Kelantan. Saya tanya dia, saya kata macam mana keadaan sutera yang diguna pakai dalam baju lelaki tu yang dijual untuk penjawat awam pakai Khamis. Dia kata, Ustaz, harga RM200 sutera, mana nak dapat? Dia kata kalau pakai yang original mati, dia kata mati. Kalau tie yang dibuat daripada sutera 100% harga dekat 2,000 dia kata. Dia cakap saya tak tahulah, saya tak pernah pakai. Sebab dia orang kaya mungkin dia tahulah. Jadi dia kata tie saja daripada sutera 100% harga dia dekat 2,000 lebih. Itu tie. Apatah lagi kalau satu baju tu semua tu, of course harganya lagi mahal. Nampak tak? Jadi bila dalam keadaan seperti ini, tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawa sutera yang di Kelantan Terengganu itu boleh dipakai. Sebab apa? Sebab ia bukan sutera betul, tetapi ia adalah sutera buatan atau dikatakan sutera sintetik. Baik. Cuma perkara yang kena ingatkan juga, فَإِذَا كَانَتْ تِجَارَةُ فِي شَيْءٍ مُبَاحٍ فَقَدْ بَقِيَ عَلَى التَّاجِرِ أُمُورٌ يَجِبُ أَنْ يَحْذَرُهَا حَتَّى يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُجَّارِ. Yang paling kita khawatir, penjual-penjual, bisnes rumah ni, tuan-tuan dan puan kena ingat. Mereka ni walaupun jual benda yang halal, benda yang harus, tetapi mereka berada di atas satu titian yang mereka boleh jatuh. Sebab penjual-penjual ni kadang-kadang mula-mula okey lagi, dia akan ikut syariat. Tapi kalau tak di-guide, tidak dijaga, silap bulan dia akan terlibat dengan benda-benda yang haram. Cukup kita risau. Mula-mula jual kosmetik, lama-lama dia akan terlibat dengan benda-benda yang diharamkan. Kita pun tak tahu. Kosmetik tu mungkin kosmetik yang ada bahan-bahan kimia yang haram, ataupun dia mengguna daripada kosmetik itu dia gunakan modal untuk benda yang lain. Tu semua tu jangan, kena mengingat. Kita pun tak tahu apa sebenarnya yang boleh membawa kepada haram tu. Tu sebab kita sebagai penjual kita kena detail. Sebab saya tak boleh jadi penjual, saya tidak boleh jadi jurujual sebab saya akan detailkan. Jadi masalah lah bila detailkan orang takkan beli lah. Gitu. Jadi akhirnya susahlah peniaga kan. Jadi oleh sebab itu saya tak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi Allah Muhammad sebagai penjual ataupun businessman. Saya dipilih untuk jadi ustaz, pensyarah dekat universiti sebab saya detail. Susahlah sikit kan. Kalau orang tanya, saya jual macam semalam lah, masa mesyuarat tu, detail, orang pun pening dengan saya. Dia kata ustaz ni terlalu detail, terlalu ni sangat, orang kata apa, terlalu straight bab-bab ni. Jadi bila saya tanya detail, dia kata dia masuk saham dia tu akan bagi untung sebanyak 100%. Saya tanya saham apa? Saham tu ke mana dia labur? Dia kata, takkan nak tanya semua ustaz. Memang kena tanya. Kalau tak tanya, mana boleh kita terlibat dengan saham-saham. Tu yang bahaya tu. Tengok-tengok, scammer. Scammer. Saya baru sembang dengan seorang sahabat ni. Rupanya macam contoh saya katakan, saya ni nak buka kedai makan. Saya nak buka kedai makan. Dengan nama saya tu, ramai nak invest. Akhirnya datanglah si A ni, dia datang bawa cash, dia nak bagi 1 juta. Dia kata saya nak jadi franchise. Saya bagi 1 juta cash. Contoh. Saya tak boleh terima. Saya kena tanya duit tu dari mana. Macam mana awak dapat 1 juta tu?
Sebab kalau saya terima, tiba-tiba didapati orang tu scammer, saya juga akan dipersoalkan oleh SPRM. Maknanya duit orang yang nak melabur dengan kita tu kita kena tahu sumber dia. Tak boleh kita main ambil saya nak jadi pelabur. Okey, awak nak labur kat saya punya syarikat, apa awak nak bagi berapa? Berapa awak nak? Saya nak bagi saya nak sejuta. Dia bagi sejuta, dia kena bagi detail. Duit tu datang dari mana? Duit saya ambil daripada bank Islam. Duit ini merupakan duit yang saya gunakan untuk pelaburan. Duit ini hasil daripada pinjaman bank sekian daripada mula sebenarnya. Untung daripada sekian, masuk sini saya simpan. Jadi kita nampak dia punya untung. Tak apa, ada sertifikat, ada dia punya susu galur duit tu okeylah. Ini yang datang bawa cash, awak jangan tanya duit saya datang dari mana, yang penting saya nak kedai awak 1 juta. Saya nak labur. Itu memang tak boleh. Tak dibenarkan. Cukup bahaya. Rupanya saya pun tak tahu benda ni tuan-tuan. Bila orang bercerita, orang dah kena pada kawan-kawan saya, antaranya yang berlaku pada sahabat saya Syuib tu, memang baru kita tahu cerita yang sebenar. Rupanya kita kena tahu. Tak boleh tak tahu. Kena tahu duit tu daripada mana. Kalau dah kena, susah tuan-tuan Uban kalau main dengan scammer ni. Sebab para ulama kata, kita ni jual benda yang halal, tetapi kadang-kadang masuk sumber haram tu tanpa kita sedar. Jadi cukup merisaukan tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jual beli ni bagus, tetapi kalau tak diperhatikan, takut-takut terlibat dengan sumber yang haram. Ustaz, nak tanya, forex currency trading halal ke haram dan juga ASB halal ke haram? Okey, forex ini para ulama telah membincangkan sama ada ia halal atau haram. Ada yang kata ia halal jika kita tahu dia punya proses dan tahu akad jual belinya. Tetapi kalau kita tak tahu, kita hanya serah kepada orang semata-mata ataupun kita hanya serahkan kepada orang yang ngurus tanpa kita tahu dia buat secara macam mana, dia jual macam mana, dia beli macam mana, maka itu tidak dibenarkan. Jadi forex itu memang dibenarkan oleh sebahagian ulama. Ada yang kata tak benarkan langsung untuk keluar daripada penipuan dan sebagainya. Jadi dia warak, dia tinggalkan terus. Ada yang nak terlibat, dia kata forex ni bagus, boleh untung, dan ramai yang kaya disebabkan forex. Jadi kita kena tahulah duit tu datang dari mana, kita macam mana dia cara dia jual beli, akad dia apa benda, itu kita kena ambil tahu. Itu yang pertama. Tapi kalau kita sendiri yang trade forex tu, contoh kita sendiri yang trade, kita sendiri yang jual beli currency tu kan. So macam mana? Okey, kalau kita tahu akad dia betul, okeylah. Maknanya dalam satu jual beli, akad dia satu. Dia jangan jual beli ada dua akad. Alhamdulillah. Dia tak boleh dalam satu, orang kata apa? Satu jual beli, satu transaction ada dua akad, tak boleh. Ataupun ada satu akad ada dua transaction, tak boleh. Jadi dia kena satu akad, satu transaction. So kena tahu, kita kena tahu, jangan kita tak puan memang puan yang buat, tapi pada masa yang sama puan hanya ikut tanpa melihat kepada akad. Dia dalam Islam ni membezakan antara konvensional dengan yang bukan konvensional atau yang Islamik adalah akad. Jadi forex ni masalah ni pada akad. Jual beli secara maya. Dia sama juga macam isu yang selepas forex tu Bitcoin pun masih dibincangkan. Kalau ikutkan baru ni masa saya bentang dengan di Majlis Kebangsaan Islam yang semua mufti-mufti hadir tu, ada seorang profesor tu dia bentang tentang forex. Tentang Bitcoin. Dia kata sebenarnya bank negara hanya luluskan 4 syarikat saja untuk Bitcoin yang boleh. Yang berdaftar, maknanya yang bank negara nampak betul. Yang lain semua tak. Yang sekarang yang terlibat ni beratus. Maknanya macam mana tu? Tu bahaya tu. Tu yang ada yang kena tipu, ada yang kena sampai 200,000 kena tipu. Allah Rabbi. Bagaimana dengan ASB pula Ustaz? Okey, kalau macam tadi tu macam puan sendiri yang buat, so puan kena tengok pada akad-akad jual beli dan tengok macam mana jual beli tu, maya itu adakah jelas ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ASB. ASB memang dibenarkan dan diharuskan oleh Islam setelah negeri-negeri yang dulunya mengharamkan telah membenarkan atas dasar keperluan. Sebab
ASB sekarang sedang dalam proses untuk melakukan transformasi. Daripada dulu mungkin tidak ada patuh syariah sebab ASB ni dia punya pelaburan dia besar. Bukan semua bank boleh terima. Bank Islam tak boleh terima. Dia hanya bank-bank tertentu yang yang strong. Antaranya bank Maybank. Mula-mula dulu Maybank tak Islamik. Ya, Maybank konvensional. Lepas tu bila dah berlaku isu-isu, dia orang sudah menjadikan Tan Sri Wahid Omar masa tu dia telah ubah kepada Maybank Islamik. Bila Maybank Islamik, sejarah proses-proses itu ditukar kepada Islamik. Begitu juga dalam proses untuk menjadikan ASB itu kepada ASB yang patuh syariah, maka telah diletakkan beberapa syarat. Dan baru ni pun pihak PMB telah membentangkan hasilnya kepada proses yang patuh syariah yang telah ditetapkan oleh mufti-mufti pada dalam muzakarah fatwa negeri Selangor. Alhamdulillah nampaknya ada sedikit perubahan dan mereka telah membenarkan ASB itu atas dasar pertama, atas dasar menjaga saham umat Islam. Yang kedua, berlaku proses penambahbaikan daripada dulu tidak ada masalah, ada benda yang syubhah kepada yang lebih jelas dan tidak ada lagi syubhah. Nombor tiga, untuk memastikan umat Islam tidak terlepas ataupun terkebelakang dalam isu-isu ekonomi Islam. Jadi dalam hal ini para ulama telah membenarkan dan menghalalkan kita yang terlibat dengan ASB. Jadi keuntungan-keuntungan yang ada tu kita boleh terima dan kita layak untuk membayar zakat insya-Allah. Jadi fatwa-fatwa telah membenarkan penggunaan ASB di Malaysia. Boleh Puan? Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, sahabat saya ni dia jual macam barang Melayu lah. Barang perhiasan Christmas tu. Macam tak tahu nak cerita macam mana, tapi perhiasan untuk perayaan Christmas lah. Boleh ke Ustaz? Tak boleh. Kalau barang-barang itu, barang-barang yang melibatkan perayaan agama tidak boleh terlibat orang Islam. Macam tadilah, dia diberikan projek juta nilai dia tuan-tuan untuk buat satu patung kecil sebagai gift. Patung sembahan orang Hindu diberikan kepada seorang kawan saya, mamak, businessman terkenal ni. Dia ni dapat projek tapi dia tolak. Sebab apa? Sebab lepas saya bagi tahu dia tidak boleh, bukan saya bagi tahu, ulama bagi tahu. Yang memfatwakan tidak boleh terlibat kita orang Islam dengan segala jenis perayaan orang bukan Islam. Hindu ke, Kristian ke, Yahudi ke, apa sahaja, dan kita tidak boleh sama sekali terlibat dan membantu untuk menjayakan semua jenis keagamaan perayaan agama itu, agar kita tidak sama-sama memperakui agama mereka. Jadi sama juga macam Christmas. Christmas ni apa yang kita nak jual sebenarnya? Kita nak jual apa? Contoh, ialah barang-barang selalu dia Merry Christmas. Merry Christmas kita mengucapkan Christmas, hari Christmas pada orang tu, sama juga macam kita mengucap dan juga kita menjual barang sebagai peringatan kepada Christmas itu, seakan-akan kita memperakui agama yang dibawa. Jadi melibatkan akidah, maka elakkan. Banyak lagi benda lain yang boleh dijual. Wallahualam. Sebab saya tengok dia buat bisnes tu, dia libatkan orang kampung kan. Orang kampung jadi macam sumber pendapatan tambahan. Saya tahu mungkin orang kampung dia tak tahu benda ni ke. Jadi dia buat bisnes di sini, di KL, tapi dia isapkan macam projek itu pada Tak boleh. Dia tahu dia supply ke mana lah. Tak boleh menghalalkan yang haram. Yang cara kita tu nampak macam nak nak bantu orang tapi dengan cara yang haram. Tak boleh, tak dibenarkan. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat kita nak bantu orang susah kat kampung tapi dengan cara yang haram, tak boleh lah. Matlamat kita nak bantu makcik kat kampung tu tapi kita suruh makcik tu jual dadah, tak boleh lah. Sama juga macam yang melibatkan mereka mungkin tak tahu. Jadi macam mana sumber dapatan kita kena beritahu ke? Wah, kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Sebab tu saya kata tadi, setiap peniaga, setiap businessman, businesswoman, dia kena terlibat.
Dia kena belajar, kena ada ilmu. Masalah ni bila masyarakat kita orang Melayu Islam kita ni, dia malas nak belajar. Semalam saya dalam flight, tepi saya seorang Cina, taklah tua mana, dalam 56, 58 ni itulah, lebih kurang tu. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh kenal saya. Dia kata, you Islamic scholar kan? Ya. Jadi dia kata, dia pun bagi kad dia, rupanya dia ni antara syarikat besar IT yang terlibat dengan sistem jual beli secara maya. Ni orang bukan Islam, Cina. Dalam kapal terbang tu cakap, apa nama dia saya tak ingat, Johnny, Datuk Johnny. Jadi dia pun cakap kat saya, dia kata, saya nak boleh tak kita nak bincang dengan UKM dan maknanya dengan saya lah, untuk menjadikan saya punya transaction dalam saya punya bisnes ni patuh syariah. Oh, dia boleh sebut patuh syariah. Saya pun kata, untuk apa you nak ambil ni penasihat syariah apa? Dia kata sebab dalam bisnes saya ni 70 ke 80% adalah Melayu lah yang banyak membeli melalui saya punya saluran. Jadi dia kata dia nak bagi patuh syariah, lagi orang akan minat. Tengok, orang Cina pun dia nak pastikan syarikat dia tu, bisnes dia tu patuh syariah. Itu Cina. Walaupun dia tu bukan Islam, dia tak percaya pun agama kita, tapi untuk business market, dia akan cari yang Islam. Itu sebabnya Cina paling ramai minta sijil halal. Jadi tuan-tuan jangan pelik apabila tengok kedai-kedai orang bukan Islam banyak ada dapat sijil halal. Dia dapatkan sijil halal tu sebab dia nak business market. Ya, marketkan dia punya business. Tapi orang Melayu kita ni dah lah tak minta sijil halal. Foto pula. Lepas tu kalau kena serbu, ni masalah. Sama juga macam semalam saya tegur kawan-kawan mamak kan. Saya kata, kenapa orang mamak ni tak minta sijil halal? Minta sijil halal. Sebab bila ada sijil halal, sekurang-kurangnya you boleh market lebih besar you punya business. Tu kadang-kadang dia orang tak nampak. Orang bukan Islam, khususnya orang Cina yang business minded, dia akan pastikan dapat sijil halal. Sekecil-kecil barang, dia akan pastikan dapat sijil halal. Sebab dia tahu orang Islam kita ni tak suka benda-benda yang haram. Bayangkan kalau kita sedih lah macam tu. Jadi macam kita kena cubalah, kena bagi nasihat dan kita kena bagi tahu dekat businessman macam tadilah yang you buat patung ni lah, gift untuk Merry Christmas tu, sepatutnya dia kena adalah penasihat syariah. Dia lantiklah ramai kan budak-budak graduan universiti yang ada bidang syariah ni, semua dia orang tu bekerja. Seorang kita bantu anak bangsa kita ada kerja. Kita tadi pun saya jumpa dengan sembang dengan pakar ekonomi tadi. Dia kata ramai orang dia anggap bahawa kita melantik pekerja ni satu liability. Tapi sebenarnya kalau kita guna betul-betul budak-budak ataupun pekerja kita tu yang kita bagi gaji elok, dia akan buat kerja dengan elok, sekurang-kurangnya kita dapat barakah sebab bantu orang. Nombor dua, dia akan menghilangkan kita punya stres. Sebab kalau semua kita kena buat. Nombor tiga, kita akan mudah dalam banyak perkara. Dipermudahkan. Sebab apa? Sebab kita ada ramai staff. Sebab dia dalam bisnes dia kata tak boleh kerekut ambil orang. Tak boleh kejeput ambil pekerja. Sebab bila kita ambil pekerja tu, dia akan mengurangkan kita punya tekanan dan stres. Sebenarnya sebab dia cakap tu okeylah berbaloi sebab dia pun jutawan. Kan? Jadi sebab itu dia kata untuk halal, untuk dapat kasih halal, untuk dia dapat dia akan lantik nasihat-nasihat syariah. Itu bagus benda tu. Ya, tuan-tuan. Ustaz, saya nak tanya satu Ustaz. Saya ada buat pelaburan dalam saham. Dulu masa saya beli saham tu, dia patuh syariah lah. Tapi bila peringkat sekarang ni saham naik, saya nak tengok, saya nak jual, saya kaji balik, dia ada buat pelaburan dekat perjudian dekat Cambodia. Jadi tapi dia punya pelaburan tu rugilah. Tapi dia saham naik harga pasal apa? Dia ada keuntungan dari dia barangan industri. Ada sebahagian kecil pelaburan dia dekat Cambodia dalam bentuk perjudian. Jadi bila saya jual, macam mana saya nak buat? Saya ada untung sikit tu. Pasal saya beli dulu dia barang industri. Okey. Dan pelaburan dalam industri judi itu kecil sangat. Tak banyak. Jadi duit yang kita dapat tu
Masa sekarang ni portion berapa portion yang haram tu? Katalah portion saham tu ya dia punya perjudian tu dalam 30% je. Tapi dia perjudian tu dia rugi. Dia rugi, yang untung tempat lain. Jadi bila saya jual saham tu, perlu tak saya pisahkan duit perjudian tu, pasal perjudian tu tak kontribut langsung dalam keuntungan syarikat tu. Dia kalau tidak ada keuntungan daripada perjudian tu, maknanya tidak ada duit judi tu tak masuk dekat saham haji, tak apalah. Kosong lah, maksudnya dia punya untung saham judi tu tidak ada langsung. Kosong kan? Ya. Kalau kosong tak payahlah. So kalau kita dapat tahu ada saham judi yang masuk dalam kita punya pelaburan keuntungan tu, maka kita kena pecahkan. Yang haram dengan yang halal. Yang haram tu tak boleh zakat, yang halal tu boleh zakat. Yang haram tu nak buat macam mana? Buat donation lah. Buat jalan, buat baiki bangunan sekolah. Kalau saya hantar dekat Palestin boleh? Betul, hantar dekat tabung Palestin. Jangan Palestin je, kat Malaysia pun ramai lagi. Dekat Malaysia pun ramai yang susah, yang perlukan buat bangunan sekolah ke apa benda yang tak ada melibatkan agama punya ni kan. Zakat ke wakaf. Ni buat jalan raya yang boleh diguna pakai oleh semua orang, boleh. Kan? Dia Palestin pun kita pun tak tahu sampai bila kan. So kita bagi atas dasar untuk masyarakat. Kita gunalah dekat negara kita pun banyak. Sekarang ni tambah banyak pihak-pihak berwajib, pihak-pihak sekolah yang nak buat jalan raya. Buatlah. Dengan duit tu kita boleh guna. Sebab dia tak termasuk jangan guna untuk zakat. Tapi kalau dia tak untung. Apa? Kalau dia tak untung, tak ada bahagian keuntungan masuk dalam saham tu. Tak ada. Dia bagi syubhah. Dia ada syubhah saja. Bila syubhah, zakatkan duit tu. Untung tu dizakatkan. Bersihkan duit tu dengan zakat sebab kita syubhah. Okey. Tapi kalau jelas-jelas memang duit tu untung judi, memang kena ni lah. Wajib bersihkan. Okey. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Inilah perbincangan yang saya rasa perlu kita tahulah bab jual beli ni. Kalau boleh kita maklumkanlah kepada rakan-rakan yang berjual bisnes ataupun yang ada terlibat dengan jual beli ni, kalau boleh kena sentiasa bertanya tentang isu halal haram. Memang terlalu banyak. Saya bila dah terlibat dengan orang korporat ni baru saya tahu, rupanya dia orang ni dapat duit macam tu je. Memang nampak mudah dapat duit tetapi cara tu salah. Tak patuh syariat. So jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk belajar dan sentiasa kena ambil perhatian tentang halal haram khususnya dalam saham dan jual beli. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bincang lagi lah tajuk seterusnya berkaitan tentang jual beli lagi, masih lagi dalam bisnes, pekerjaan, mencari rezeki daripada hasil jualan. Melibatkan kawan ni kan. Maknanya kita betul. Sebab kalau kadang-kadang kita nak nasihat kawan-kawan kita ni, yalah kita bukan ada authority kan. Kita nak bercakap pun mungkin takut-takut dia kata kita ni boleh. Authority. Ni kalau kita share dia tak nak kata apalah kan. Boleh. Okey, masih saya akan buat dalam bentuk poster-poster sebab dulu saya banyak buat. Tapi bila kita terlalu banyak buat pun kan jadi masalah juga. Macam kita ada institusi fatwa, kadang-kadang dia orang kata kita lebih laju daripada fatwa ni, dia susah juga. Fatwa negeri kan.
Jadi sekarang ni saya baru bincang dengan pembantu saya kata macam mana nak buat. Dia kata kita ambil dia fatwa-fatwa yang ada dekat negeri-negeri ni, kita keluarkan balik. Kita keluar dengan ulasan daripada saya. So, saya menjelaskan apa yang terdapat dalam fatwa-fatwa negeri. Jadi insya-Allah saya akan cuba fikirkan macam mana jalan yang terbaik agar tiada golongan yang terasa nanti. Ya, kita bakat-bakat tolonglah insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan atas kesudian bersama dengan saya pagi ini. Geng-geng masjid Bukit Puchong aktif juga ya you all. Semoga Allah jauhkan kita daripada kesukaran pandemik yang tak tahu bila berakhir. Sama-samalah kita berdoa yang terbaik insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak semua.